أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات وقرب وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah pertubuhan Ribat Al-Mustafa. InsyaAllah kita akan sambung kembali pengajian kitab kita di dalam kitab Pelajaran Tauhid. Baik, di dalam kuliah lepas yang semalam telah pun kita masuk kepada muqaddimah kitab Pelajaran Tauhid ini yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Kemudian seperti mana kita sebutkan pada semalam, kuliah yang semalam, mengapa para ulama, para penulis kitab memulakan penulisan kitab mereka dengan basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kerana mereka memulakan penulisan kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana dua perkara utama telah kita sebutkan, iaitu kerana mengikuti ataupun kerana meniru Al-Quran yang mulia. Kerana Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Ada 3 peringkat penurunan Al-Quran. Yang pertama daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Peringkat yang kedua daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan peringkat yang ketiga daripada Baitul Izzah dibawa oleh Sayyidina Jibril alaihissalam ke junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada berapa secara ringkasnya? 3. Jadi Al-Quranul Karim ini adalah kalam Allah yang sedia ada. Jadi diturunkan di dalam bahasa Arab agar manusia dapat memahaminya. Asal kita belajar nanti dalam perihal bab kalam Allah. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa. Semua kitab-kitab samawi, kitab-kitab daripada langit, adalah kalam Allah yang sedia ada. Dan semua yang terkandung di dalam 104 kitab, satu riwayat mengatakan 114, semuanya rahasianya terkandung di dalam 4 kitab induk itu, iaitu Taurat yang ditulis dalam bahasa Ibrani, Zabur dalam bahasa Yunani, satu riwayat bahasa Kibti, Injil dalam bahasa Syriani, manakala Al-Quran di dalam bahasa Arab. Semua rahasia yang terkandung di dalam kitab-kitab samawi termasuk suhuf ada di dalam 4 kitab induk, dan 4 kitab induk itu semua segala rahasianya ada di dalam Al-Quranul Karim. Segala rahasia yang ada di dalam Al-Quranul Karim ada pada Suratul Fatihah,
yang kita ataupun antara nama surah Al-Fatihah, iaitu As-Sab'u Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang itu termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, ia termasuk salah satu daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Kemudian semua rahsia dalam surah Al-Fatihah ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan semua rahsia di dalam surah Al-Fatihah ada pada huruf ba. Baik, itu sekadar ringkas saja ya, sebab kita nak masuk kepada perbahasan yang kita nak bahaskan, yang iaitu pada kuliah yang lepas, Taurat dalam bahasa Ibrani, Injil dalam bahasa Syriani ataupun Suryani, Zabur dalam bahasa Yunani, satu riwayat kata bahasa Kibti, satu riwayat kata juga bahasa Ibrani. Ada 3 riwayat. Tapi Al-Quran tak ada khilaf bahasa Arab. Baik. Jadi sebab yang kedua adalah sebab beramal dengan mafhum hadis. Ya, kita sebutkan dalam kuliah lepas, iaitu ya, kita beramal dengan mafhum hadis Nabi SAW. Kita beramal dengan mafhum hadis yang mana disebutkan kullun amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa a'ta wa fi riwayah fa huwa abtar wa fi riwayah fa huwa ajzam. Baik. Daripada hadis ini, ibu-ibu boleh tulis makna dia. Boleh ditulis makna dia. Hadis dia saya sebut tadi, kullun amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, itu tak ada. Ni syarah nama dia. Ni nama matan kitab dia. Tak ada. Kitab ni ringkasan. Jadi saya baca dulu hadis dia. Hadis dia berbunyi, kullun amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa a'ta wa fi riwayah fahuwa abtar wa fi riwayah fahuwa ajzam. Baik, tulis maknanya ya. Dia tak ada, sebab tu saya sebut dalam kuliah lepas, kitab kita ni ringkasan. Jadi catatan-catatan itulah yang menjadi syarah. Apa yang kita syarahkan, yang dicatatkan, itulah yang syarah kepada kitab ni. Kalau kita baca syarah terus, dia mesti tebal dah. Boleh faham? Tebal ni ke kan. Jadi ini ringkasan, kita catat. Boleh? Baik, apa makna hadis tadi? Boleh buat catatan. Tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap pekerjaan yang dimulai, minta maaf, tulis balik semula ya. Tiap-tiap pekerjaan. Pekerjaan tu buat kurungan dulu ya. Yang ada manfaat pada agama, tutup kurungan. Saya ulang ya. Tiap-tiap pekerjaan dalam kurungan yang ada manfaat dalam agama, tutup kurungan. Kalau tak dapat, beritahu ya, saya ulang. Sambung ni sambung. Yang tidak dimulai dengannya. Yang tidak, itu saya ulang balik tu. Saya ulang balik supaya kita betulkan. Yang tidak dimulai dengannya. Tak dapat beritahu, saya ulang. Yang tidak dimulai dengannya, buat dalam kurungan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka terpotong. Satu riwayat, maka terputus. Satu riwayat, terkena penyakit kusta. Jadi maka yang pertama terputus. Yang kedua terpotong. Terpotong pada ekor, contoh. Yang ketiga terkena macam penyakit kusta. Penyakit kusta ni kalau kena, wal-iyazubillah, daging tu
luruh macam tu, jatuh macam tu saja. Okay. Jadi dalam hadis yang kita bacakan tadi disebutkan tiap-tiap pekerjaan yang ada manfaatnya di dalam agama, kalau kita tak mula dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka ianya terputus. Satu riwayat, satu kata terpotong. Satu lagi riwayat umpama kena ajzam, penyakit juzam, yakni penyakit kusta. Apa maksud di sini? Maksudnya di sini, ya, terpotong tu buat catatan. Maksudnya umpama terpotong tangan, terpotong kaki, kudung lah. Boleh Okey. Makna terputus, contoh terputus ekor. Kalau orang nak sembelihan kurban, ekor putih, termasuk cacat tak? Tapi dia masih lembu lah kan. Tapi kalau dia potong saja ekor je, dia potong, saya teringin nak makan sup ekor. Dia ambil ekor lembu, dia potong, dia potong, jadi apa? Sup bangkai ekor. Tak boleh, sembelih dulu. Nampak? Dia teringin nak makan, potong. Tak boleh, sembelih dulu. Tak boleh. Tapi nak cerita ni bahawa terputus makna tak sempurna. Itu poin yang saya sebut. Sup ekor tu nak bagi lapar je cerita. Okey, boleh faham Baik. Jadi terpotong tadi maksudnya terpotong pada kaki ataupun pada tangan. Yakni apa? Kudung. Sempurna tak? Dia masih dikira manusia tak kalau dia kudung tangan kaki? Masih dikira manusia, tapi tak sempurna. Di situ makna poin yang kita nak kena faham ini. Ya. Jadi apabila kena penyakit kusta pula, macam mana tu kalau penyakit kusta tu? Jadi penyakit kusta ni disebutkan penyakit yang menyebabkan anggota badan itu menjadi merah, kemudian dia menghitam, lepas tu dia terbelah, kemudian dia luruh macam tu. Bahasa kalau orang tu dia rontok, dia luruh macam tu saja. Minta jauhlah daripada Allah penyakit ni kusta. Dulu ada kan pusat kusta negara. Ya. Dia derai, dia macam shred macam tu je. Insya-Allah Malaysia tak ada kot. Tapi wallahualam. Tapi negara lain ada lagi. Ya. Minta jauhlah penyakit kusta ni. Kita pun doakan doa antara doa kita, minta jauh dari wabak, minta jauh daripada kusta. Jadi poin daripada hadis ini ataupun apa yang nak kita fahami daripada hadis ini, maka apabila kita tidak beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim pada pekerjaan yang ada manfaat dalam agama, maka pekerjaan tersebut kurang sempurna kerana terputus berkat. Disebut a'ta'ul barakah, terputus. Okey, tadi kita sebut dalam hadis, ya, bagi orang yang melakukan sesuatu pekerjaan yang tak dimulai dengannya Bismillahirrahmanirrahim, maka yang pertama a'ta', kedua abtar, yang kedua ajzam. Dengan maksud yang pertama terpotong. Terpotong apa? Tangan dan kaki. Terpotong apa? Ekor, tadi kita sebut kalau binatang. Dalam erti kata yang lain pun disebut dengan maksud terpotong ekor tu mandul, tak ada zuriat. Itu satu pendapat yang lain. Dan yang ketiga iaitu kusta. Dia kena penyakit kusta. Bukan dia tak baca bismillah kena penyakit kusta. Tak, umpama nak bagi tahu. Apa maknanya? Yakni apabila kalau benda
pekerjaan yang baik, ada manfaat dalam agama, kita tak mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terpotong keberkatan. Itu poin dia. Apa dia? Terpotong keberkatan. Apa makna berkat? Ataupun bahasa Arab dia barakah. Apa makna barakah? Kita pernah sebut di sini barangkali, iaitu al-barakah bermakna ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebaikan. Jadi bila tidak ada berkat, maka tak bertambah kebaikan. Kenapa disebut pekerjaan yang ada penting atau kepentingan atau ada manfaat dalam agama? Ada perbuatan yang kita tidak disunatkan untuk baca bismillah. Nak buang sampah, bismillah. Boleh faham? Sebab tu disebut secara spesifik pekerjaan yang ada manfaat dalam agama. Sebab tu kita dah sebut ada 5 hukum membaca bismillah. Dah sebut kan? Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus dan juga haram. Dan ada pembahagiannya telah kita sebutkan semalam. Dan sebelum ni pun ada. Baik. Seterusnya, seperti yang saya sebutkan pada kuliah yang lepas, ya, pada basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim ini juga ada syarahan dari ulama di dalam kitab beliau, kitab Maraqil Ubudiyah. Maraqil Ubudiyah ni satu kitab yang kalau ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan baca, bagus. Sebab dia satu kitab syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah. Jadi satu penjelasan, yakni syarah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan terhadap kitab Imam Al-Ghazali, yakni Bidayatul Hidayah. Ya. Jadi dalam kitab beliau ini, beliau syarahkan Bismillahirrahmanirrahim itu satu persatu. Seperti yang saya sebut pada kuliah yang lepas, jika ibu-ibu dah tahu cara macam mana nak buat catatan tu kan, saya sebut contoh pada Bismillahirrahmanirrahim, katalah catatan yang pertama pada huruf ba, dicatat nombor 1. Pada huruf sin dicatat nombor 2. Pada huruf contoh mim, catatan ketiga. Dan kita akan beritahu seperti yang kita sebut pada semalam, kita akan beritahu satu-satu apa yang disebut dalam kitab apa? Catat. Maraqil Ubudiyah. Dah tulis. Kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada Bidayatul Hidayah. Jadi kita ada sumber, kita sebutkan ni, ada sumber kitabnya, siapa karang. Siapa nama tadi, dapat tak? Maraqil Ubudiyah. Syarah kepada kitab apa? Bidayatul Hidayah. Siapa yang karang kitab Maraqil Ubudiyah ni? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ingat semalam saya sebut, beliau karang lebih 100 kitab. Semua bahasa Arab. Semua kitab beliau, syarah Bismillahirrahmanirrahim, semua tak sama. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Banten. Banjar lain, Banten lain. Banjar lain, Banten lain. Kalau Banjar banyak di Kalimantan. Kalau Banten ni di Jawa. Kalau Minang lain pula, Minangkabawi. Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Ni semua ulama-ulama besar. Apa nama? Kalau di Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani. Boleh ya? Okey, kita sambung. Seperti yang saya sebutkan pada kuliah lepas, ibu-ibu kan dalam kitab kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Just catat catatan yang pertama pada huruf ba. Okey, ini yang disebutkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Siapa karang tadi? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Baik.
Bidayatul Hidayah siapa karang? Imam Al-Ghazali. Siapa tahu nama Imam Al-Ghazali yang sebenar? Lagi? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Al-Ghazali diambil dari nama kampung dia, Ghazalah. Kampung Ghazalah yang terletak di bandar Tus. Tu yang kata At-Tusi tu. Bandar Tus di negeri Khurasan. Iran, Iraq sekarang lah. Dulu nama lah ni tak ada Khurasan lah. Sekarang ni Iran, Iraq kat situ lah. Parsi belah situ. Beliau bukan bangsa Arab, beliau bangsa Parsi. Jadi ramai ulama yang besar-besar, ramai juga yang bukan di kalangan bangsa Arab. Baik. Seterusnya, tadi kita sebut pada huruf ba. Apa huraian Syekh Muhammad Nawawi pada huruf ba? Buat catatan. Ba makna bara'atullah. Apa dia? Bara'atullah. Apa maknanya? Dah dapat? Bagi tahu, saya bagi maknanya. Okey, pada catatan yang pertama pada huruf ba, bara'atullah. Okey, apa makna bara'atullah? Buat catatan. Pembebasan yang Allah berikan. Saya ulang, pembebasan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beroleh kebahagiaan. Saya ulang, pembebasan yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang beroleh kebahagiaan. Dapat? Baik. Ni jadi Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan, beliau hurai huruf-huruf yang ada di dalam. Yang ni ibu-ibu kena ingat satu perkara, ibu-ibu bapa-bapa yang dirahmati Allah, yang ni tambahan ilmu saja, bukan fardu ain. Tak tahu pun tak masalah. Tambahan ilmu. Alang-alang kita duduk dalam majlis ilmu, ada perbahasan basmalah, kita dah terangkan apa yang patut kita tahu, ni tambahan saja. Boleh Baik. Seterusnya, catatan yang kedua pada huruf mana? Huruf sin. Apa makna ditulis sin itu? Satrullah. Satrullah. Pada ba, kemudian pada huruf sin. Okey, apa catatan pada huruf sin itu? Buat catatan tadi, satrullah. Apa makna? Perlindungan Allah. Perlindungan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Perlindungan Allah bagi orang-orang yang bertakwa di atas orang yang jahil dan zalim. Saya ulang Satrullah pada huruf sin, syarahan dia ringkas, perlindungan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa di atas orang-orang yang zalim dan jahil. Jadi ada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan yang ketiga pada huruf mim. Okey, pembebasan nanti di akhirat kelak daripada api neraka, daripada seksa di mahsyar. Cuma saya beritahu ringkas saja. Boleh saya beritahu dulu dan kita pergi tengok-tengok. Boleh ketiak dia lambat. Pasal ni sampai huruf berapa huruf ni? Ada 11. Baik. Nombor 3 pada huruf mim. Mim dekat mana? Dekat basin mim tu. Basin mim dekat mim. Mim ketiga. Baik. Sebab ada mim yang lain. Jadi saya sebut mim pada ketiga tu. Iaitu Syekh Nawawi Bantan sebutkan mim dengan makna mahabbatullah. Apa dia? Mahabbatullah. Tu. Mim dengan makna mahabbatullah. Buat kurungan, apa dia tu? Kecintaan Allah Ta'ala. Kecintaan Allah Ta'ala
bagi orang yang Islam. Tu. Saya ulang Catatan yang ketiga pada huruf mim, yakni mahabbatullah. Buat kurungan apa makna dia? Kecintaan Allah bagi orang yang Islam. Kecintaan Allah bagi orang Islam. Baik, terus. Nombor 4. Nombor 4 pada alif lam lam ha tu kan. Pada huruf alif itu catatan ulfatullah. Ulfatullah. Dah dapat cakap je Baik. Pada nombor 4, ulfatullah apa maknanya? Buat kurungan, kasih sayang Allah. Boleh? Ringkas. Ada yang ringkas, ada yang panjang. Yang ringkas kita boleh perah. Baik. Nombor 4, pada huruf alif, catatan yang keempat, ulfatullah apa maknanya? Kasih sayang Allah. Boleh? Saya sambung nombor 5 pada huruf lam. Pada huruf lam, catatan yang kelima, apa dia? Latifullah. Ya, latifullah, apa dia? Kelembutan Allah. Kelembutan. Sekejap lagi kita syarah. Kita tulis dulu. Baik, kelembutan Allah. Pada huruf lam. Pada huruf ha. Ha tu yang mana? Pada alif lam lam ha. Buat catatan, ha tu hidayatullah. Catatan yang ke berapa? 6. Ya, catatan yang ke 6. Pada huruf ha, catatan dia hidayatullah. Hidayatullah. Apa makna hidayatullah? Petunjuk daripada Allah. Petunjuk daripada Allah. Tulis dulu, sehari kita beritahu. Nombor 7. Nombor 7 pada huruf ra. Huruf ra tu pada alif lam ra. Jumpa? Tu. Jadi catatan dia pada huruf ra. Orang ngaji tajwid, dia ada bunyi, dia takrir. Jadi huruf ra itu catatan dia Ridwanullah. Ridwanullah. Catat dah, cakap dah. Okey, ini panjang sikit. Dalam kurungan, keridaan Allah. Keridaan Allah atas orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Saya ulang keridaan Allah atas orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Dah cakap dah, saya sambung. Dah, sambung Dan juga orang-orang yang bertaubat. Dan juga orang-orang yang bertaubat. Jadi saya ulang sekali lagi, huruf ra pada alif lam ar-Rahman itu syarahan dia Syekh Nawawi Bantan sebut Ridwanullah. Apa makna Ridwanullah? Keridaan Allah atas orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan juga orang-orang yang baik. Seterusnya, huruf ha. Orang ngaji tajwid dia hamas. Habdas. Pada alif lam ra ha. Tu. Pada huruf ha ni, yakni apa catatan dia? Hilmullah. Hilmullah. Catatan dia hilmullah. Apa makna hilmullah? Buat catatan, pemberian, kelonggaran. Saya ulang, pemberian, kelonggaran oleh Allah. Pemberian kelonggaran oleh Allah bagi orang-orang yang berdosa. Saya ulang, pemberian kelonggaran oleh Allah bagi orang-orang yang
dosa. Tu hilmullah. Kita tulis dulu. Sagi kita beritahu syarah sikit. Seterusnya pada huruf mim. Pada huruf mim dekat mana? Alif lam ra ha mim. Pada Ar-Rahman itu buat catatan minnatullah. Pada yang ke-9 ini minnatullah. Apa makna minnatullah? Buat catatan dalam kurungan kurniaan Allah. Kurniaan Allah bagi orang yang beriman. Kurniaan Allah bagi orang yang beriman. Tutup kurungan. Dapat dah? Cakap dah, saya sambung. Baik. Nombor 10 pada huruf nun. Pada huruf nun. Nun ya, pada Ar-Rahman itu. Baik. Apa catatan dia? Nurul Ma'rifah. Apa dia? Nurul Ma'rifah. Pada huruf nun itu, pada Ar-Rahman, catatannya ke-9, betul? Minta maaf, ke-10. Iaitu Nurul Ma'rifah. Apa makna dia? Buat catatan. Catatan yang ke-10 pada huruf nun, iaitu Nurul Ma'rifah. Apa makna dia? Buat catatan. Cahaya ilmu di dunia dan cahaya taat di akhirat. Tu. Saya ulang. Cahaya ilmu di dunia. Cahaya taat di akhirat. Dah tulis? Dah bagi tahu. Baik. Buat sedikit catatan tambahan pada dia punya, kita kan buat bracket tadi kan. Kita buat ni kan. Jadi kita buat catatan Allah memberikan. Sambung buatlah arrow ke apa. Allah memberikan. Kedua-dua cahaya itu kepada orang yang bertakwa. Tu saya ulang sekali lagi. Jadi dalam cahaya ilmu dan cahaya taat itu buat arrow sikit. Allah memberikan kedua-dua cahaya itu untuk orang yang bertakwa, ataupun Allah berikan atau Allah memberikan kedua-dua cahaya itu bagi orang yang bertakwa ataupun orang yang bertakwa. Nampak ya? Saat kita sambung lagi sikit, iaitu yang ke-11. Catatannya ke-11 pada huruf mana? Huruf ya. Pada huruf ya. Pada mana? Ar-Rahim. Pada huruf ya, pada Ar-Rahim. Baik. Apa catatan dia? Yadullah. Yadullah. Apa maksud dia yadullah ini? Buat catatan. Pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah bagi kaum muslimin. Apa dia? Pemeliharaan Allah bagi kaum muslimin. Baik, jadi secara ringkasnya, tadi ada yang tanya, bara'atullah, pembebasan yang Allah berikan bagi orang yang memperoleh bahagia. Sebab dia begini, dia kontra. Minta maaf sebut, ada yang bahagia, ada yang celaka. Yang bahagia adalah orang yang selamat, yang masuk syurga. Mana orang yang celaka, wal-iyazubillah, adalah orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi apabila dia bebas dari perkara yang membawa kepada kecelakaan bagi seseorang dan dia memperolehi kebahagiaan, maka itulah yang dinamakan bara'atullah. Dia dibebaskan oleh Allah. Sebab tu kita selalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu disebut kan ibu doa tu. Jangan tinggal kita baca. Jadi itu antara lain. Kemudian satrullah, perlindungan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa daripada ataupun atas orang-orang yang zalim ataupun jahat. Memang banyak orang-orang yang begini dan
di kalangan mereka yang mampu mendatangkan kemudaratan kepada orang-orang yang berjalan di jalan Allah Ta'ala ni. Namun ada perlindungan khusus daripada Allah Ta'ala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Saya tak pasti saya dah cerita kat sini ke belum. Ya, Muslim banyak tempat kadang-kadang mungkin kita cerita, kita tak cerita. Contoh Sayyidina Anas ibnu Malik. Mungkin saya tak cerita di sini. Beliau ni Allah beri dia tiga kelebihan berkat doa Nabi SAW. Kalau cerita Sayyidina Anas ni, kita akan teringat mak dia je. Mak, kenapa mak dia je? Sebab mak dia serahkan anaknya kepada Rasulullah SAW pada usia 10 tahun. 10 tahun dah serah kepada Rasulullah. Dan khidmat dengan Rasulullah 10 tahun lagi. Mana umur dia 20 tahun. Di sini kita boleh tengok pengorbanan seorang ibu yang berbaloi lah kerana khidmat dengan Rasulullah SAW, menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Anas ni didoakan oleh Nabi dengan 3 doa. Nombor 1, umur panjang. Sampai 100 tahun. Nombor 2, beliau ini rezeki dia mencurah-curah, kaya. Masya Allah. Yang ketiga, zuriat keturunan yang ramai. Anak dia saja 100 lebih. Jangan tanya berapa wife. Jangan. Tapi anak saja 100 lebih. Cucu 300 lebih. Wallahualam. Itu soalan pun tak saya tanyalah soalan tu. Tak penting. Yang penting banyak. Nabi doa dah. Jadi bukan tak saya tanya, tak boleh tanya. Kalau kita tengok Sayyidina Anas ni, dia hafal hadis banyak tak? Menjawablah soalan tu. Cuma beliau memang diberi umur yang panjang, rezeki yang melimpah ruah, kaya raya, dan juga zuriat keturunan yang ramai. Di sini ulama kata Nabi ajar kita tengok doa ni menyeluruh. Ada orang umur panjang sakit. Ada orang mungkin umur panjang tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tu? Mungkin dia fakir ataupun miskin, kan? Ada orang mungkin dia kaya, umur panjang, zuriat tak ada. Tapi dapat belaka. Umur panjang, harta melimpah ruah, dan juga zuriat keturunan yang ramai. Masih ada ya Cik? Masih ada. Keturunan Rasulullah memang pasti ada lah. Keturunan Sayyidina Abu Bakar, keturunan Sayyidina Umar, ada belaka, ada. Keturunan Sayyidina Bilal, memang ada. Ada lagi, masih ada. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Anas ini antaranya khidmat dia dengan bagi Nabi. Jadi saya nak sebut pasal apa ni? Tentang satrullah ni lah. Saya nak sebut tentang satrullah. Jadi beliau ni hidup sampai 4 khalifah tu, sampai Sayyidina Hasan, kemudian sampai Muawiyah, sampai kepada khalifah yang seterusnya, beberapa khalifah. Dan masa itu salah satu gubernur yang kejam dalam sejarah namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi Hajjaj ni memang zalim lah. Dia kalau dia nak bunuh orang, dia bunuh je. Sebab tu pada zaman beliau memerintah, dikatakan masyarakat akan bertanya, semalam siapa kena tangkap? Semalam siapa kena bunuh? Kalau ada zaman satu khalifah yang dia suka makanan, yang disuka kepada, minta maaf sebut, hidup yang lavish ke apa benda kan, masyarakat akan tanya, ini makan apa ini? Hari ini gini apa? Tapi pada zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, ya, siapa Sayyidina Umar Abdul Aziz? Yang kita kenal sebagai khalifah yang zuhud. Zaman beliau, masyarakat bertanya-tanya, hari ini hafal Quran berapa juzuk dah? Hari ini ilmu apa dah bahas? Dah faham apa ni?
Hadis apa yang dah faham maknanya begini, dah berapa banyak hafal. Masyarakat, sebab tu disebutkan kata-kata orang-orang bijaksana, ad-dinu ala mulukihim. Agama ni tengok pada pemimpin dia. Jadi zaman Hajjaj ni, Sayyidina Anas pun dia nak gertak-gertak dia. Bayangkan. Dia nak gertak-gertak. Jadi Hajjaj ni walau macam mana, dia tu hafal Quran semua. Dan dia ni ada orang yang dia nak seksa, dia tanya dulu, kau tadi semayang subuh jemaah tak? Dia kata. Sebab dia tahu dalam hadis, siapa yang semayang subuh berjemaah, Allah akan beri dhaman, Allah beri jaminan kepada dia. Kalau orang tu semayang subuh, dia jemaah dia tak ni. Dia tahu sebab dia tahu juga. Kita kata orang dulu kalau jahat sekalipun, kurang lebih dia tahu juga. Ni kadang tak tahu langsung. Jadi Hajjaj ini dia ada benda lah yang dia minta kepada Sayyidina Anas, dan Sayyidina Anas refuse lah. Dia refuse. Lepas dia kata, aku boleh hukum kau ni, kata. Aku boleh buat apa saja. Sayyidina Anas kata, aku tak risau lah, kata. Aku tak takut lah. Pasal apa kau tak takut? Sebab Nabi SAW ada ajar aku satu doa, yang mana doa ni kalau aku baca, aku boleh menghadapi penguasa yang zalim, syaitan dan juga binatang buas, dia kata. Doanya panjang. Ada dalam kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihat Al-Qulub, satu kitab Jawi, dalam bab ke-19 pada kelebihan membaca doa. Bila-bila senang, nanti kita tunjukkan doa tu, agak panjang doa tu. Cuma Hajjaj ni duk minta doa tu, ajarkan kat aku, dia kata. Aku nak ajar kat anak aku, dia kata. Senang tak nak. Tak nak. Akhirnya tak nak hinggalah beliau ajar juga. Bila ajar tu yang tahu tu hikmah juga. Ada dalam kitab. Kita boleh beramal. Jadi nak bagi tahu kata, dia tak takut. Dia tak takut kepada penguasa yang zalim ataupun binatang buas dan sebagainya. Doa dia yakin, yang Nabi ajar dia yakin. Doa Sayyidina Anas bin Malik. Baik, itu nak cerita tu lah. Tadi tu Satrullah tu nak bagi faham saja. Baik, mahabbatullah, kecintaan Allah bagi orang yang Islam, dah barang tentu. Yang beriman kepada Allah, moga-moga dan kita berharap pada, dan moga kita termasuk dalam golongan yang tersebut. Ulfatullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Latifullah, kelembutan yang dimaksudkan di sini adalah, buat catatan, kelembutan dan kehalusan. Kelembutan dan kehalusan takdir Allah Ta'ala buat hamba-Nya. Sebab itu, saya tak pasti di sini saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, iaitu amalan yang boleh kita beramal setiap hari 2 waktu, pagi dan juga malam, iaitu amalan Ya Latif. Dia baca Ya Latif. Saya dah bagi dah sini belum? Ijazah dia. Jadi amalannya kita boleh amal bacaan Ya Latif 129 kali. Bacaan apa dia? Ya Latif 129 kali. Pagi 129, malam. Pagi bila? Selepas subuh elok. Malam bila? Selepas maghrib elok. Apa maksud Ya Latif? Wahai Allah yang maha lembut, yang maha halus dalam takdirnya buat kita. Kena faham apa maksud halus, apa maksud lembut. Halus dan lembut dalam takdirnya buat kita. Contoh masalah, kita tak tahu apa yang nak berlaku. Jadi dengan berkat kita seringkali berzikir dengan Ya Latif, wahai Allah yang maha halus, yang maha lembut,
maka sekiranya ada apa-apa yang bakal berlaku yang kita tak tahu, maka Allah berikan kehalusan dan kelembutannya dalam takdirnya buat kita. Contoh, ada orang mungkin dia akan mengalami sesuatu perkara, kemalangan dan sebagainya. Tengok pada kereta, hancur lebur, total loss lah orang sebut. Tapi dia tidak mengalami apa-apa kecederaan yang parah ataupun jadi cacat ke dan sebagainya, masih hidup lagi dengan berkat kehalusan, kelembutan Allah Ta'ala dalam takdirnya buat hamba-hambanya. Ya, boleh. Itu maksud dia di situ ya. Jadi di dalam Bismillahirrahmanirrahim itulah terkandung rahsia-rahsianya. Antaranya banyak lagi, hakikatnya Allah lebih mengetahui dan ada huraian-huraian yang lain. Ini cuma sebahagian dan kita duk baca selalu. Jadi kita nak meresapi dan memahaminya. Baik, seterusnya hidayatullah, petunjuk daripada Allah ya. Petunjuk kita kena ingat ada dua perkara. Petunjuk daripada Allah ada dua, umum dan khusus. Umum dan khusus. Ada orang dia kata dia tak dapat hidayah. Macam-macamlah alasan dia. Ni yang golongan yang kadang tuk guru kata golongan yang mencetak alasan. Banyak sangat alasan dia. Aku tak dapat hidayah lagi, tak sampai seru lagi. Macam-macam. Sedangkan hidayah ini terbahagi kepada dua, iaitu hidayah berbentuk umum dan yang berbentuk khusus. Bila sebut berbentuk umum, dibahagikan lagi kepada tiga, kata ulama. Hidayah yang berbentuk ilhami, ilham di dalam hati manusia. Yang kedua, hidayah berbentuk akli, yakni akal fikiran yang Allah berikan boleh beza baik dengan yang buruk. Dan yang ketiga, hidayah berbentuk hawashi, yakni panca indera, mata, telinga yang lima, panca indera yang lima. Semua manusia dapat hidayah umum ini. Kalau dia kata aku tak dapat hidayah lagi, dia makna hidayah pun dia tak faham. Sebab itu ulama bagikan secara detail supaya kita faham. There's no such thing as dia tak dapat hidayah. Kerana hidayah berbentuk umum dia dapat tak? Ilham ke dalam hati dia. Semua orang dapat. Melalui Allah, melalui perantaraan malaikat, yang nama malaikat itu malaikatul mulhim. Diberikan ilham ke dalam hati manusia. Ada yang direct dari Allah, ada yang tak semena-mena. Contoh, ibu-ibu mengaji kitab Adab Sulukil Murid kan. Pelajaran yang pertama berkenaan dengan hidayah. Keinginan seseorang itu nak berjalan menuju Allah, dorongan yang kuat untuk orang itu. Ada yang, contoh, dia dilihat oleh orang soleh, wali Allah. Ada yang dia melihat kepada wali Allah. Ada yang dia berubah tak ada sebab apa-apa. Ada disebut di dalam kitab tersebut, Adab fi Sulukil Murid. Tanya balik Kiai. Boleh? Jadi yang kita sebut tadi, hidayah ada dua, iaitu umum dan juga khusus. Hidayah yang khusus ni yang kita nak minta. Umum ni semua dah dapat. Akal boleh berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Panca indera kita, bila kita melihat orang yang menutup aurat dengan sempurna, apa pandangan kita? Pandangan kita sejuk sebenarnya. Pandangan kita rasa Allah, begitu. Beza dengan yang tidak menutup aurat dengan sempurna, ataupun telinga yang mendengar azan, ya, contoh, ya, hati sanubarinya, ya, bila telinga yang mendengar, hati sanubarinya akan merasa satu ketenangan. Bukan dia kata bising lah, tak ada. Dia takkan cakap begitu. Kerana hati yang sebenar, ya, panca indera yang sebenar, dia boleh terima benda-benda ni. Kalau orang yang bukan Islam di negara kita, dia tidak boleh kata dia tak dapat hidayat. Apa syiar agama ada kat negara kita ni? Dengan masjidnya, dengan azannya, dengan berjumpa dengan orang Islam. Kalau berjumpa dengan orang Islam, kita yang menutup aurat, dia tahu. Ni orang Islam. Ni orang Islam, pakai tayab. Ni orang Islam. Dia tak boleh kata dia tak ada. Hidayah berbentuk
hawashi, panca indera tu memang dia dah dapat. Cuma yang tak dapat apa dia? Hidayah berbentuk khusus. Contohnya, ulama bagi dua hidayah berbentuk khusus apa dia? Hidayah diniyah dan hidayah taufiqiyah. Apa dia hidayah diniyah? Hidayah beragama. Jadi kita dah memang Islam, maka hidayah umum dah dapat semua dah. Kalau KPI kita tanda satu, dah dapat. Kita tik satu. Hidayah khusus dah dapat tak diniyah? Bahkan kita Islam sejak lahir. Ada kalanya yang tak dapat hidayah berbentuk taufiqiyah. Apa dia hidayah taufiqiyah? Iaitu petunjuk ke arah kekuatan. Kekuatan taufik ni apa? Kekuatan nak buat ketaatan, kekuatan tinggalkan maksiat. Ada kalanya ni yang tak dapat. Number 1, number 2, number 3, number 4 dah dapat. Yang nombor 5 ni saja. Jadi for those people yang mengatakan aku tak dapat hidayat, he or she, dia sendiri tak faham makna hidayah. Ya. The word hidayah pun dia tak faham. Dia kata tak dapat. It's not tak dapat. You tak sedar. You tak faham. Berkuat nak apa maksud dia? Dia itu kata dorongan. Dorongan itu kata satu tarikan. Ya, dia mesti cari. Namun ada yang tak semena-mena. Tiba-tiba dia duduk je, datuk daripada Allah. Ada juga, ada. Namun ada kalanya tadi duduk dalam majlis ilmu, bertemu dengan alim ulama, pergi ke masjid. Apatah lagi ni bulan Ramadan ni. Tak sedikit orang berubah kerana bulan Ramadan. Kita tengok dulu dia tak pernah datang, kali dia datang, dia dah rasa manis, dah sedap. Keluar dari Ramadan, dia tetap istiqamah. Ada begitu. Jadi itulah disebutkan asbabul hidayah. Sebab-sebab hidayah. Boleh Baik. Seterusnya pada huruf ra, ridwanullah. Keridaan Allah ke atas orang yang terdahulu masuk Islam. Sudah barang tentulah. Macam sahabat Nabi kan, radhiyallahu anhum ajma'in, mereka masuk Islam yang awal-awal. Mereka ni diredai oleh Allah dan Allah redha kepada mereka. Betul? Dan juga orang yang bertaubat. Allah sebut apa tentang orang yang bertaubat? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, menyintai orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Apa maksud menyucikan diri? Dia berwuduk dan melakukan solat. Baik, hilmullah, pemberian kelonggaran oleh Allah bagi orang-orang yang berdosa. Perasan tak? Kita sendiri ni orang yang berdosa. Berapa banyak ruang dan peluang. Kita tengok satu perkara dalam beberapa kitab disebutkan. Orang yang buat dosa, malaikat kanan, kalau buat pahala, malaikat rakit akan catat terus. Tapi kalau buat dosa, malaikat rakit akan cakap ke atid, jangan tulis dulu. 8 jam lepas tu baru. 8 jam kira berapa? 1/3 kan? 8, 16, 24. 24 hours. One day, 24 hours. 1/3. 1/3 daripada hari itu, tunggu, baru catat. Bertaubat memang tak tulis. Memang apa? Itu sebutnya kan, apa dia? Hilmullah, pemberian kelonggaran oleh Allah bagi orang-orang yang berdosa. Berbeza dengan orang yang zaman dulu. Zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau terus kena, Allahu Akbar, terus kena. Bahkan kalau zaman Bani Israel tu, dekat dahi dia ada tulis, ni dosa malam ni kau buat, malam tadi kau buat. Ataupun dekat daun pintu dia, ni malam tadi dia buat begini-begini. Jenuh kita, ya tak? Begini, istighfar itu menghapuskan dosa kecil. Manakala taubatan nasuha untuk dosa besar. Tak semestinya solat sunat taubat. Maksud di sini, bila dosa besar tak dapat tidak dengan taubatan nasuha. Dia ada dia punya rumus atau rukun dia. Siapa pernah dengar? 3 + 1 + 1 + 1. Itu Syekh Abu Zaki selalu sebut tu. 3 + 1 + 1 + 1. Tulis dulu rumus, nanti kita hurai. 3, rukun taubat ni ada 3 + 1 + 1 + 1. Just jot down dulu, nanti kita beritahu.
3 plus 1 plus 1 plus 1. Baik. Boleh nanti kita hurai insya-Allah. Seterusnya mim ini minnatullah, kurniaan Allah bagi orang yang beriman. Sudah barang tentu banyak sekali kurniaan Allah, dan kurniaan yang paling tak ternilai harganya, yang tak terhingga adalah iman itu sendiri. Iman itu sendiri. Baik, nombor 10 iaitu nurul ma'rifah. Orang yang diberikan Allah cahaya ilmu di dunia sendiri telah pun nampak. Kadang kita tengok kan, kalau ulama-ulama dari Afrika, ulama-ulama dari India, mungkin kulitnya gelap, tapi cahaya tu ada. Cahaya pada wajah mereka tu ada. Masya Allah, tabarakallah. Cahaya ilmu. Dia bukan kira gelap, tak gelap. Gelap kalau dia cerah tapi tak ada cahaya. Nampak? Nak kata ada cahaya ilmu di dunia Allah dah zahirkan. Dan nanti di akhirat cahaya ketaatan pula yang Allah akan zahirkan. Kepada siapa ni? Allah beri kedua-dua cahaya ni untuk orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggal apa yang Allah larang. Yang terakhir, yadullah, yakni pemeliharaan Allah bagi kaum muslimin. Ini kita kena yakin. Kita kena yakin yang Allah pelihara kita. Allah Maha memelihara dan memelihara kita. Jadi kita kena selalu banyak berdoa dan mohon kepada Allah agar Allah pelihara kita dan kaum muslimin kita. Selalu kan kita doa bila ada ditimpa musibah ataupun bencana, ujian, ibtila daripada Allah, kita pohon pada Allah agar Allah pelihara orang muslimin di seluruh tempat, fi kulli makan, fi kulli zaman. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kebiasaan dalam syarahan, jadi ulama akan menyebutkan tentang Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman ni mana Allah Taala yang Maha Pemurah. Maksud Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah ni bagi orang Islam dan juga yang bukan Islam, yakni kafir. Maknanya kalau di pondok tu disebut Allah yang Maha Boroh. Boroh ni makna beri tak ada sekat, beri. Tak ada. Memang Allah beri begitu. Boroh beri. Orang kafir pun dapat, orang Islam pun dapat. Tetapi untuk Ar-Rahim, Allah berikan hanya untuk orang yang beriman. Sebab tu dikatakan Ar-Rahman untuk sebesar-besar nikmat. Ar-Rahman ini Allah beri untuk sebesar-besar nikmat. Nikmat apa? Nikmat makan ke, nikmat berkeluarga ke? Orang kafir dapat tak? Ada juga. Berkeluarga dia, makan dia, sihat dia. Tetapi Ar-Rahim yang disebut sehalus-halus nikmat. Bukan sekecil-kecil, makna sekecil, ada yang diterjemah sekecil-kecil nikmat, tapi bukan kecil nikmat tu. Sehalus-halus nikmat. Apa dia? Nikmat iman, nikmat ma'rifah, nikmat taqwa, dapat. Untuk siapa ni? Untuk orang yang beriman. Dan ada ulama menyatakan Ar-Rahman Allah beri di dunia sahaja. Namun Ar-Rahim di akhirat sahaja, untuk orang yang beriman sahaja. Itu ada pendapat menyatakan begitu. Ada ulama berpendapat, contoh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata Allah beri juga kat dua-dua. Ar-Rahim pun Allah beri di dunia. Macam mana? Begini. Ar-Rahman Allah beri iman, Allah beri ilmu. Ar-Rahim Allah Ta'ala di dunia Allah beri kemanisan iman, kemanisan ilmu. Boleh faham? Itu antara contoh ulama bahas. Yang akak tanya tu adik seperti huraian seperti biasalah. Cuma baguslah akak utarakan juga supaya kita boleh explain. Ada dua di situ. Ulama itu huraian ulama. Kalau nak bahas ni, ulama ada yang mensyarahkan bismillah sebulan lamanya. Jadi cukup sekadar
dalam kitab kita, dalam kitab kita untuk kita tahu sebahagian sahaja. Nak cerita panjang lagi. Ya. Itu ada perbahasannya dari sini disebut i'jaz, mukjizat Al-Quran. Sebab tak pernah berlaku tak pernah berlaku dalam syair-syair Arab dimula dengan begitu. Jadi orang zaman tersebut, kesusastraan syair bahasa Arab tu pada peringkat yang tertinggi sekali. Jadi antara hikmah diturunkan mukjizat Al-Quran itu, daripada Allah, yakni Al-Quran, mengatasi semua syair dari bahasa tersebut dan sebagainya, yang mana antaranya yang menjadi pelik bagi mereka dimulai dengan huruf-huruf tersebut. Tak ada alif lam mim, tak ada ha mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, tak pernah. Jadi satu mukjizat yang menunjukkan kebenaran Al-Quran ini bukan daripada manusia. Itu antaralah, ada lagi huraian dia, cukup kita tahu sekadar itu antaranya. Ya. Baik. Jadi insya-Allah taala kuliah kita tangguh lepas raya lah ya. Lepas raya jadualnya telah kita tetapkan pada hari Isnin lah. Dengan izin Allah, jika tak ada apa aral melintang, Isnin 10.30 pagi, pembacaan kitab pelajaran tauhid ini. Jika kita ada kelapangan waktu dan moga-moga kita istiqamah, kita teruskan pengajian kita. Kaedah yang yang saya kongsikan, cara kita kongsi ilmu, memang caranya berkitab. Yang kedua bersanad, ada talian ilmunya yang bersambung kepada pengarang kitab hingga ke Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah bersistem. Jadi saya akan bagi catatan secara penomboran yang ibu-ibu boleh catat, dan kemudian lepas kita silakan. Lepas kita belajar lepas kita khatam ni, kita boleh mengajar balik paling-paling tidak. Antaranya bahkan lebih lagi di sisi Allah Ta'ala. Cuma ini supaya menambahkan lagi kita punya ilmu tu, betapa luasnya ilmu Allah Ta'ala yang Allah kurniakan kepada alim ulama kita, yang mana kita memahami apa kandungannya. Itu antaranya. Cuma yang kita sebutkan tadi bukanlah ni fardu ain yang kita nak belajar isi kandungannya, ini yang fardu ain, ya. Cuma ni tambahan kepada ilmu, dan saya yakin ibu-ibu, orang yang dah biasa dalam pengajian, nak tambah-tambah dan namakan fawaid, fawaid. Jadi saya mohon maaf salah dan silap, tanya umur bertemu lagi, insya-Allah bertemu pada kita pada bulan Ramadan yang mulia ni insya-Allah, dengan izin Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah. Allahumma rzuqna ikhlas wa jamil fi ridha fi jamil ahwal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil futuhal 'arifin wa hadina ila صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.